KPM. Assalamualaikum, selamat menonton Road to Success STPM 2020. Saya Nisa K akan menemani anda selama 1 jam ini bersama-sama dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita berkongsi segala informasi, input, teknik, tips dan bermacam-macam lagi berkaitan dengan subjek kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, Nisa nak ingatkan kawan-kawan semua yang menonton agar sentiasa menjaga SOP. Kita belum menang, kita perlu jaga diri sendiri dan jaga orang sekeliling kita. Macam mana? Dengan memakai pelitup muka di tempat awam, jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter bahu ke bahu dan jangan lupa cuci tangan dengan kerap menggunakan air dan sabun, sanitasi tangan anda apabila perlu dan kalau ke mana-mana, maklumlah hari Minggu ni ada yang keluar, ada yang pergi ke pusat membeli belah, jangan lupa untuk imbas QR code menggunakan aplikasi MySejahtera masing-masing. Jangan ada yang tipu tahu, ada yang tak scan ke kan. Baiklah, Nisa nak ingatkan supaya mereka yang menonton pada hari ini kita akan berbincang mengenai subjek ekonomi. Agak menarik ya, dan rakan-rakan kita akan menduduki peperiksaan kertas ini tidak lama lagi. Jadi kita telah jemput guru-guru yang berpengalaman, yang berpengalaman bertahun-tahun untuk berkongsi pelbagai tips dan juga informasi dengan anda semua. Diharapkan kekal bersedia selama 1 jam kita bersiaran. Baiklah, jom kita berkenalan dahulu dengan guru yang akan bersama-sama dengan kita. Saksikan profil ini. Baiklah, kita ingin mempersilakan Cikgu Hir dari SMK Tinggi Setapak. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, saya sihat. Cikgu sihat? Sihat. Saya yakin yang di rumah pun semua sihat dan dah bersedia, Cikgu. Hari ini subjeknya ekonomi. Mungkin ada yang mereka tengah berdebar-debar. Tak lama lagi nak menduduki peperiksaan. Hari inilah hari di mana mereka perlu mengumpul segala tips, petua dan sebagainya. Mesti banyak, betul. Cikgu kan nak kongsikan? Ada, insyaAllah. Ada, insyaAllah. Jom, Cikgu, kita ke meja di sana. Kita ingin menunjukkan kepada rakan-rakan yang menonton sekiranya anda sudah pun berada di dalam satu ruang yang luas, jarak yang selamat dan jika perlu membuka pelitup muka, jom Cikgu silakan, Cikgu. Jika perlu membuka pelitup muka, jangan lupa untuk simpan di dalam bekas yang bersih. Macam Cikgu ada poket plastik, saya ada bekas macam ni. Pun boleh mana-mana, janji ianya tidak kotor dan boleh digunakan kembali dan jangan melebihi penggunaan berapa jam? 8 jam. Ini yang kita nak ingatkan. Kalau dah kotor tu bawalah emas lebih supaya kita sentiasa pakai yang bersih untuk melawan virus yang sedang merebak ni, Cikgu, ya, pandemik ni. Baiklah, Cikgu, saya nak bertanya sedikitlah, boleh ya? Boleh. Maklumlah di musim-musim pandemik ni rakan-rakan kita semuanya belajar dalam konsep PDPR secara atas talian. Bagaimana Cikgu lakukan dengan rakan-rakan di sekolah? Okey, kami memang ada Google Classroom. Setiap kelas ada Google Classroom. Jadinya di situlah kita buat pengajaran di situ, kita upload video dan sebagainya. Ada pelbagai informasi dan material saya kira yang Cikgu kongsikan untuk anak murid. Jadi ambil peluang ini. Ambil peluang ini, maklumlah di rumah belajar dan ulang kaji. Maklumlah peperiksaan tak lama lagi. Saya pula yang berdebar ni. Baiklah, Cikgu, kita tidak bersendirian. Kita ada rakan-rakan juga dari SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur yang akan bersama-sama dengan kita. Jom kita mempersilakan rakan-rakan kita. Hai. Hello, selamat sejahtera. Hai semua. Boleh buka mikrofon masing-masing ya. Ini semua rakan-rakan tingkatan 6 kita ya. Macam mana semua? Dah tak lama lagi nak mula peperiksaan ni. Semua okey ke? Okey, senyum je, suaranya tak keluar. Senyum okey. Ya, baiklah. Sebelum itu, Cikgu, kita ada video khas untuk kita pertontonkan kepada semua. Jom kita saksikan. Didik TV KPM. Saya nak cakap tentang bahagian yang saya suka dalam semester 3, which is bahagian perniagaan antarabangsa dan tenaga buruh. Bahagian yang paling sukar bagi saya adalah bahagian kemiskinan dan juga institusi kewangan. Pembelajaran semester 3 berkaitan dengan ekonomi Malaysia ni lebih dekat dengan para pelajar. Sebabkan setiap tahun kadang-kadang kita tengok dekat TV berkaitan dengan isu belanjawan negara. So pelajar boleh tahu mengenai apa yang berlaku dalam pengiraan belanjawan negara itu.
So, kita sebagai rakyat Malaysia lebih peka terhadap apa yang kita belanjakan dan apakah hasil yang kita dapat. Jadi, para pelajar tu lebih dekat dengan isu-isu semasa dan juga apa yang berlaku dalam sektor ekonomi negara. Antara topik ekonomi SEM 3 yang saya rasa menarik untuk kita belajar ialah topik perdagangan antarabangsa. Sebab dalam topik ini kita bukan sahaja belajar tentang kesan perdagangan antarabangsa kepada ekonomi negara, tapi kita boleh tahu tentang ekonomi negara dengan lebih mendalam dan kita boleh tahu lagi banyak pasal perdagangan antarabangsa. So, saya rasa topik ini antara topik yang menarik lah untuk kita belajar dalam ekonomi SEM 3. Didik TV KPM. Itu dia pendapat rakan-rakan kita berkenaan subjek yang akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu subjek ekonomi. Ada yang kata cikgu topik-topiknya menarik, ada yang kata topik-topiknya membenarkan mereka untuk belajar dan mengenali, memahami ekonomi yang berlaku dalam negara kita. Wah, pandangan yang sungguh-sungguh meluas. Baiklah cikgu, kita pun tak nak buang masa. Yang di rumah pun saya kira mereka sudah pun bersedia. Jom cikgu kita mulakan. Alright, terima kasih Nisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria. Apa khabar calon-calon STPM 2020? Diharapkan semuanya sihat-sihat sahaja. Pastikan semuanya menjaga kesihatan bagi menghadapi peperiksaan yang akan datang ini. Pada hari ini, anda semua akan bersama dengan saya, Cikgu Hir, dan kemudian nanti bersama Dr. Mustazar untuk membincangkan tentang kertas 3. Kertas 3 itu kertas ekonomi Malaysia menyumbang wajaran yang paling sedikit jika dibandingkan dengan kertas ekonomi yang lain. Walau bagaimanapun, pelajar-pelajar seharusnya telah bekerja keras untuk memastikan anda mendapat grade yang baik untuk kertas ini. Ingatkah para pelajar tarikh peperiksaannya? Ya, tarikhnya ialah pada 8 April bersamaan hari Khamis, masanya pukul 8 pagi. Okey, kita lihat kepada format kertas ekonomi 3. Ya, ianya terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu kita ada bahagian A, iaitu bahagian esei. Calon-calon perlu menjawab 5 esei ringkas atau pendek daripada 6 soalan yang diberikan. Ya, kemudian di bahagian B, iaitu bahagian kuantitatif, anda perlu menjawab 1 soalan kuantitatif daripada 2 yang diberikan. Kesemua soalan ini perlulah dijawab dalam masa 1 jam. Ya, mungkin anda rasa 1 jam tidak mencukupi, tetapi dengan perancangan yang baik, kesemua soalan ini boleh dijawab dalam masa yang ditetapkan. Okey, jadi yang paling penting kita ada 1 jam sahaja, maka yang paling penting untuk kertas ini ialah pengurusan masa. 1 jam sangat penting, maka dalam masa 1 jam itu para pelajar tidak dibenarkan keluar ke tandas, pandang kiri kanan, hatta menggaruk kepala sekalipun. Kerana apa? 1 jam itu sangat kritikal untuk anda menulis jawapan anda. Alright, kita lihat bahagian A. Tadi kita perlu jawab 5 soalan esei pendek atau esei ringkas. Jadi, 1 soalan itu 6 markah. Peruntukkanlah 9 ke 10 minit untuk setiap soalan. Jadi, agihkan 1 minit untuk anda membuat rangka isi. Dan bakinya 9 minit untuk anda menjawab soalan tersebut. Right? So, 5 soalan, 1 soalan 10 minit, anda telah pun mempergunakan berapa minit? 50 minit. Bakinya ada 10 minit lagi untuk menjawab soalan kuantitatif. Jadi 1 soalan kuantitatif 10 markah. 10 minit, agihkan 9 minit untuk anda membuat pengiraan dan baki 1 minit untuk anda menyemak semula pengiraan tersebut. Right? Okey, keseluruhan kertas ini markahnya ialah 40 markah. Dan cikgu telah katakan tadi wajarannya hanyalah sebanyak 16%. Okey. Penentu kejayaannya yang seterusnya kita lihat ialah bagaimana kita nak dapat markah yang baik untuk soalan esei. Nah, apabila kita masuk ke Dewan Peperiksaan, kita duduk dan kita dapat kertas soalan, buku soalan,
bila kita pandang buku soalan tersebut, ada arahan di muka surat pertama itu. Baca arahan tersebut kerana sangat penting untuk kita baca. Cikgu akan terangkan kemudian. Kemudian kita buka soalan itu. Buka buku soalan, anda akan lihat soalan-soalan. Baca soalan itu dengan teliti. Kesemua soalan itu. You skim through the question. You choose the best question. Pilih soalan yang terbaik. Apa maksud cikgu? Pilih soalan yang terbaik. Pilihlah soalan yang kamu rasakan kamu boleh menjawab dengan fakta yang betul dan kamu boleh mendapat markah yang paling banyak. Satu soalan esei hanya 6. So, kita rasa pilihlah yang kamu yakin kamu boleh jawab. Kemudian setelah pilih soalan, lihatlah kepada kata kuncinya atau kata tugasnya. Kata tugas atau kata kunci seperti contoh, apakah memerlukan calon untuk memberi jawapan yang khusus, yang spesifik. Kalau dia tanya, apakah sesuatu, nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian kata kunci seperti terangkan, jelaskan, memerlukan calon untuk menerangkan sesuatu itu dengan sebab, dengan sokongan. Kemudian setelah kita mengenal pasti kata kunci atau kata tugas, buatlah rangka isi. Setelah buat rangka isi, teruskanlah dengan menulis jawapan yang kamu kendaki. Jelas? Right. Seterusnya, bagaimana pula dengan soalan kuantitatif? Seperti biasa juga, lihatlah kepada kata kuncinya. Dalam soalan kuantitatif, kalau dia kata hitungkan, maka kamu perlulah menunjukkan rumus ataupun formula. Kemudian, tunjukkan cara pengiraan. Cara pengiraan yang betul dan tepat. Ini memudahkan kamu untuk mendapat markah. Seterusnya, pastikan juga kamu menggunakan unit yang betul. Apa maksudnya? Kalau kita lihat di dalam soalan yang diberikan, telah dinyatakan unit. Diberikan unit. Misal contoh, diberikan dalam kilogram atau diberi dalam RM. Maka pengiraan akhir kamu juga perlu dalam kilogram atau RM tadi. Seterusnya, cikgu dah katakan tadi, baca arahan di muka surat pertama, bukan? Jadi, kenapa? Di muka surat pertama itu ada dinyatakan bahawa pengiraan mestilah pada 2 tempat perpuluhan. Maka, di sini kamu juga mesti di akhir jawapan pengiraan kamu mestilah pada 2 tempat perpuluhan. Kebanyakan calon kehilangan markah kerana tidak menulis unit atau memberikan unit yang salah dan tidak memberikan jawapan pada 2 tempat perpuluhan. So, ingat itu dan lakukan semakan pengiraan. Bila kamu lakukan semakan pengiraan, barulah kamu sedari unit kamu betul atau tidak. Pengiraan 2 tempat perpuluhan itu kamu letakkan ataupun tidak. Right? Okay. So, that is for soalan kuantitatif. Right. Setakat ni rakan-rakan okey ke? Senyap je masing-masing, fokus jelas ni cikgu. Kalau jelas bagi Nisa thumbs up boleh? Thumbs up semua. Yes. Okey. Baik. Jom cikgu. Alright. Seterusnya, kita lihat kepada analisis soalan STPM. Ini adalah analisis soalan STPM bahagi bahagian A. Bahagian esei. Saya buat untuk bahagian esei saja. Nah, apakah yang kita dapat lihat? Ini adalah analisis dari tahun 2013 sehingga 2019. Apa yang dapat kita perkatakan di sini ialah hampir setiap tahun kesemua bab ditanya dalam kertas 3 ini. Apa maknanya tu? Maknanya para pelajar, murid-murid kena kuasai semua bab lah. Sebab kemungkinan semua bab tu ada untuk keluar dalam kertas peperiksaan. Probability dia tinggi kan untuk semua bab ini keluar dalam soalannya. Maka pelajar-pelajar perlu memahirkan diri dalam kesemua
bab ini. Dan pastikan kamu tidak spot topik ataupun spot soalan. Ingat ya, jangan spot. Tapi itu yang banyak berlaku, cikgu. Itu yang salah kerana lihat kalau kita spot katakan bab inflasi keluar soalan yang mudah. Kamu tak expect soalan itu keluar. Bila keluar nak jawab juga senang tapi tidak dapat memberikan definisi dengan fakta yang betul. Jadi pelajar telah kehilangan markah di situ. Ya. Okey. Kita lihat soalan STPM 2018. Okey, sebelum saya nak pergi kepada soalan ini, saya ingin bertanya kepada pelajar-pelajar yang ada ni. Ya, kita tanya mereka soalan. Okey. Berikan pada saya jenis-jenis pengangguran yang telah kamu pelajari. Siapa boleh jawab jenis Siapa boleh jawab? yang rakan-rakan dah pelajari? Senyum-senyum je Izzat ni nak jawab ke? Nak jawab, buka mikrofon. Atau Joey? Joey boleh dengar? Jenis-jenis pengangguran yang telah saya pelajari ialah pengangguran teknologi, pengangguran struktur, pengangguran bermusim, pengangguran kitaran, pengangguran geseran dengan pengangguran tak ketara. Alright, tepat sekali. Tepat sekali. Ada 6 jenis, cikgu. Ya, 6 jenis. 6 jenis pengangguran. Tahniah Joey, dapat jawab dengan begitu lancar sekali. Baiklah cikgu, sebelum itu kan saya kira rakan-rakan yang lain pun agak terkejut. Alamak, cikgu dah mula bertanya soalan yang di rumah pun boleh terus sama mengulang kaji. Dengan kami di sini, kita berehat dahulu cikgu. Boleh. Jom kita berehat dahulu. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Hari ini, hari pertama aku menjejakkan kaki ke sekolah setelah sekian lama PKP. Aduh, malas sama sekolah. Kalau dekat rumah boleh tidur lagi waktu ni. Ayo aku. Terima kasih. Ikuan, lama tak ada nampak kau ni masuk nak orang-orang hantar cikgu sesuatu penat-penat bapak apa nak pelan baik kita nak sampai ke ilmu khas hati dia tak masuk. Yalah, mampu kita tak mampu tapi kita kena hargai effort yang cikgu berikan dekat kita semua. Cikgu dah susah bayar baru nak ngajar kita. Selepas dari itu, Ikhwan pun mula sedar dengan kata-kata Amsyar. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Didik TV KPM. Itu dia rakan-rakan, kita telah menyaksikan video berkenaan dengan kempen hashtag Terima Kasih Cikgu bagi menghargai jasa guru-guru kita menghadapi cabaran ketika pandemik. Terpaksa buat kelas secara atas talian dan sebagainya. Di hadapan Nisa ada juga kad ucapan fizikal yang Nisa nak kongsikan satu. Cantik-cantik. Kalau anda dapat lihat di sini, tak boleh nak pilih lah semua cantik yang ini. Ada ucapan hashtag Terima Kasih Cikgu. Cantik. Guru ibarat lilin. Bakar diri asah kami. Amalan mulia dan murni, sopan santun dan toleransi. Terima kasih kepada semua yang menghantar kad ini. Baiklah, jom Cikgu Hir, kita teruskan pelajaran kita tentang subjek ekonomi. Tapi sebelum itu Cikgu, saya rasa ada satu lagi kad ucapan secara atas talian yang mereka hantarkan kepada kami. Jom kita saksikan. Ya, anda dapat lihat hashtag Terima Kasih Cikgu dari pelajarmu Hani. Terima kasih Hani kerana sudi menghantar ucapan anda untuk guru-guru di Malaysia. Baiklah Cikgu, jom. Saya rasa kawan-kawan pun dah tak sabar-sabar. Kita mulakan sekali lagi. Terima kasih Nisa. Okey, kita tengok kepada pernyataan ini. Kadar pengangguran sebanyak 4% atau kurang dianggap sudah mencapai tingkat guna tenaga penuh. Right. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah jenis pengangguran yang berlaku dalam ekonomi tersebut? 1 markah. So, di sini apakah ini memerlukan kita memberikan jenisnya pengangguran yang berlaku dalam ekonomi tersebut. Ekonomi mana? Guna tenaga penuh. Jadi maksudnya kita perlu nyatakan jenis pengangguran yang berlaku semasa ekonomi telah capai tingkat guna tenaga penuh. Alright, pelajar.
Siapa nak jawab soalan ini? Ada antara 6 jenis tadi, apakah jawapannya? Apakah jawapannya? Izzat, sila Izzat. Pengangguran geseran. Right, betul. Pengangguran Tepat sekali. geseran. Pengangguran geseran. Malu pula dia cikgu cakap tepat sekali. Okey. Pengangguran geseran. Okey, pengangguran geseran dia berlaku semasa ekonomi telah capai guna tenaga penuh. Siapa faham apa itu pengangguran geseran? Siapa boleh kongsikan? Okey, cikgu berilah. Ya, silakan. Okey, pengangguran geseran contohnya ialah katakan Nisa lah kata. Ya. Saya bagi contoh Nisa nak bertukar pekerjaan. Ya. Katakan Nisa sebenarnya masa dulu cita-cita nak menjadi pensyarah. Ya. Katakan Betul cikgu. Betul. menjadi pensyarah, mendapat tawaran menjadi pensyarah di USM katakan. Sementara Nisa nak pergi ke USM, Nisa mungkin sibuk mencari tempat tinggal. So sementara ini Nisa menganggur sementara. Sebelum pergi menjadi pensyarah itu, maka tempoh yang menganggur ini kita panggil pengangguran geseran. Ya. Alright, kita pergi soalan yang seterusnya. Nyatakan 3 sebab wujudnya pengangguran tersebut. 3 markah. Okey, 3 sebab. Nyatakan, tak perlu bagi huraian panjang lebar. Beri jawapan terus. 3 sebab wujudnya pengangguran tersebut. Pertama, pekerja secara sukarela berhenti kerja untuk mencari kerja yang lebih baik. Kedua, pekerja secara sukarela berhenti kerja untuk mendapat upah yang lebih tinggi. Ketiga, pekerja secara sukarela berhenti kerja untuk memadankan dengan kelulusan atau kemahiran yang dia ada. Dan yang keempat, graduan ataupun lepasan SPM, STPM ataupun lepasan diploma yang menunggu peluang pekerjaan setelah tamat pengajian. Okey, ini adalah 4. Ini adalah 4 sebab. Okey, mungkin ada satu lagi sebab yang boleh diberikan. Okey, ada tak pelajar? Siapa yang boleh tambah? Boleh tambah? 3 sebab wujudnya pengangguran tersebut. Siapa nak jawab? Janu nak cuba? Saya rasa Janu sedikit tersekat di situ, cikgu. Dia tak dengar ke? Boleh kita dengar suaranya. Silakan. Dia memperoleh kurang maklumat tentang sesuatu pekerjaan tersebut. Right. Tiada maklumat. Kemungkinan penganggur tadi tiada maklumat tentang peluang-peluang pekerjaan yang ada. Alright? Okay. So, ada nak tanya apa-apa pada cikgu di sini? Setakat ni okey. Kalau ada nak bertanya soalan, boleh tanya sekarang. Kita buka. Ada nak bertanya soalan? Tak ada, cikgu tanya. Silakan cikgu. Mengapakah cikgu bolkan perkataan ini? Pekerja secara sukarela berhenti kerja. Kenapa ketiga-tiga jawapan ini ada perkataan ini? Siapa boleh jawab? Nisa ni kira pelajar baru lah ya. Kita minta kawan-kawan yang jawabkan. Okey, kalau kita lihat, kita ambil contohlah. Pengangguran bermusim. Contohnya nelayan. Semasa musim tengkujuh, nelayan dia berhenti kerja, dia menganggur, adakah kerana dia sukarela tak pergi ke laut atau dia terpaksa tak pergi ke laut? Dia terpaksa, cikgu. Ya, terpaksa. Jadi, untuk kita nak membezakan pengangguran geseran dengan pengangguran bermusim ialah kita perlu menyatakan dia secara sukarela berhenti kerja. Untuk menunjukkan bahawa kita faham maksud pengangguran geseran tersebut. Alright? Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan ini. Jelaskan peranan media sosial untuk mengurangkan masalah pengangguran geseran tersebut. Okey. Saya nak tanya, media sosial apakah yang selalu pelajar gunakan? Kita nak tahu ni aktif di sosial media yang mana ni? Gunakan apa biasanya? Instagram. Okey. Izzat suka upload selfie di Instagram. Kalau Faiz suka guna media sosial apa? Saya Twitter. Twitter. Okey, yang lain? Yang lain? Komiria? Tak dengar ke Komi?
Okey, Dengan Nisa itu. sendiri. Ya. Nisa sendiri? Biasa Komedia guna apa? Social media apa tu? Sama juga. Saya guna Instagram. Sekarang yang baru TikTok semua tu. TikTok. Saya, Cikgu tanya saya Twitter. Okey, jadi maksudnya pelajar dan Nisa faham apa itu media sosial. Jadi kita nak tahu tentang peranan media sosial, bagaimana ia membantu mengurangkan masalah pengangguran tersebut. Ya, okey. Cadangan jawapan saya ialah ia membantu dalam penyebaran maklumat mengenai peluang pekerjaan melalui internet, media elektronik ataupun media cetak. Alright? Okey. Okey, next question kita lihat. Ini adalah soalan STPM 2014. Apakah yang dimaksudkan dengan keterbukaan ekonomi, bagaimana ia diukur? So, cadangan jawapan saya ialah kita lihat dia ini mesti beri definisi. Apakah mesti define? Mengukur sejauh mana ekonomi sesebuah negara bergantung kepada sektor luarnya, iaitu perdagangan antarabangsa melalui ekspor dan import. Dan bagaimana kita mengukur keterbukaan? Melalui rumus ekspor tambah import bahagikan dengan keluaran dalam negara kasar, KDNK. Jadi daripada soalan itu kita dapat kenal pasti apa yang soalan itu mahu. Contoh, apakah, berikan definisi, sedikit penerangan dan kita dapat tunjukkan di situ nak mengira apa rumusnya. Jadi di situ diharapkan setakat ini membantulah semua faham ya setakat ini. Fokus sangat mereka ni cikgu, saya tak risau. Semua dah thumbs up di situ. Mungkin soalan terakhir lah yang boleh cikgu kongsikan dengan rakan-rakan kita di sini. Huraikan dua kesan negatif perdagangan antarabangsa kepada ekonomi negara. Huraikan bermakna kita perlu memperincikan apa kesan itu. Okey, cadangan jawapan saya bagi 4. Okay, kita tengok 2 saja. Misalnya, berlaku persaingan hebat kepada industri muda atau industri tempatan. Industri muda seperti contohnya industri otomotif negara. Sekiranya kerajaan tidak memberi perlindungan kepada industri muda, kita lihat kereta import masuk tanpa cukai, industri muda atau industri otomotif tadi boleh terkesan. Tak boleh hiduplah. Okey, kemudian sekiranya import melebihi ekspor, import berlebihan, kesannya ia boleh membawa kepada imbangan pembayaran yang defisit atau negatif. Alright? Okey, saya nak tanya pelajar, boleh tak beri saya satu lagi kesan Siapa negatif? Nak tambah kesan negatif? Faiz Mazlan? Kesan negatif. Saya baru perasan ada 2 orang Faiz kat situ. Ya, Faiz Mazlan dan Faiz Irfan. Silakan. Siapa Faiz Mazlan? Yang tengah. Ini. Silakan. Mikrofonnya dibuka ya. Nanti tak dengar suara. Tak dengar suara. Apa yang boleh ditambah? Kesan negatif perdagangan. Ya. Kesan negatif perdagangan antarabangsa. So, kalau kita tengok harga ekspor atau import dan permintaan atau penawaran akan naik turun kesan daripada nilai ekspor dan pendapatan negara. Ini jawapan yang saya bagi. Selain daripada jawapan ini. Cuba tambah yang selain daripada boleh terjadi lambakan import. Lambakan import. Siapa tadi yang membantu tadi tu? Terima kasih. Okey, lambakan import bermakna barang daripada luar negara dijual dengan murah di negara kita. Maka kesan dia industri tempatan kita boleh terjejas. So pasaran dia terganggulah. Betul. Baiklah cikgu. Setakat ini saya rasa rakan-rakan kita pun faham. Terima kasih kerana yang membantu dan juga yang memberi jawapan kepada soalan-soalan. Yang di rumah pun diharapkan kekal fokus. Ambil nota setakat ini. Cikgu telah pun berkongsi bagaimana nak mengenal pasti sesuatu kata kunci dalam soalan agar dapat jawab dengan betul mengikut kehendak soalan. Baiklah, kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan bersama dengan seorang lagi tenaga pengajar yang tidak kurang hebatnya. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM.
KPM. Kembali menonton Road to Success STPM 2020 di mana rakan-rakan kita yang mengambil subjek ekonomi akan menduduki kertas 3 ini pada 8 April Khamis ini 8 pagi. Jadi inilah waktu untuk anda mengambil segala input untuk diaplikasikan supaya dapat menjawab dengan baik. Baiklah, tadi Nisa ada sebut berkenaan dengan tenaga pengajar yang akan kita perkenalkan sebentar lagi. Jom kita lihat kad ucapan secara atas talian yang telah dihantar kepada kami bersempena dengan hashtag terima kasih cikgu. Ya, ini dia yang anda dapat lihat di kaca TV anda. Terima kasih kerana mengajar kami tentang adab dan ilmu. Baiklah, ilmulah yang patut kita hargai jasa-jasa guru usaha mereka sepanjang pandemik ini. Kita menghadapi pelbagai cabaran. Jadi, kita ingin terus memperkenalkan tenaga pengajar seterusnya. Kita saksikan profil ini. Kita mempersilakan Dr. Mustazah bin Mansor yang merupakan pensyarah ekonomi dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi Selangor. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami di Road to Success STPM 2020 di mana rakan-rakan STPM kita akan mengambil peperiksaan ini 8 hari bulan ni. Doktor, agaknya saya rasa mereka kat rumah dah berdebar ni. Setakat ini dah pelbagai input dan saya pasti mereka juga tak sabar. Apa agaknya yang Doktor nak kongsikan? Baiklah Doktor, saya ingin mempersilakan Doktor. Kita sanitasi tangan kita. Silakan. Dan apabila kita sudah pun berada dalam ruang yang agak luas, jarak sosial yang selamat, kita persilakan. Kalau membuka masnya, boleh gunakan poket plastik ini untuk menyimpan. Saya nak ingatkan, kalau pakai pelitup muka tu nak buka, simpan elok-elok dalam bekas, dalam poket plastik supaya kita dapat gunakan kembali sekiranya ia masih bersih. Baiklah, yang di rumah kekal bersedia, sediakan pen dan kertas untuk slot seterusnya kerana saya kira ada informasi-informasi yang agak penting yang Dr. Mus nak kongsikan. Dr. Mus bukan Musme ya? Bukan. Bukan, saya risau je lagi. Musme pendek, saya tinggi. Okey. Baiklah, kita ingin teruskan kepada pembelajaran kita. Silakan Doktor ke smartboard kita di sana. Tak apa, Mas tu boleh tinggal di sini. Okey, terima kasih. Saya ke sana. Silakan. Kita akan teruskan pengajaran kita pada hari ini di mana subjek kita adalah ekonomi. Rakan-rakan di studio bersedia? Masih okey? Rakan-rakan dari SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur? Okey, senyum, thumbs up je semua. Jom Doktor kita mulakan. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar-pelajar. Semua sihat ya? Okey. Salam. Okey, jadi kalau kita teruskan dengan slide yang pertama. Okey, kita lihat analisis peratus aras kesukaran. Okey, hari ini saya akan membincangkan 4 perkara. Okey, yang pertama saya akan membincangkan tentang aras kesukaran soalan yang anda akan hadapi pada 8 hari bulan nanti. Okey, yang seterusnya kita akan lihat dari segi taburan dan seterusnya kita akan lihat macam mana kita nak cemerlang dalam soalan esei dan juga kuantitatif. Saya akan kongsikan nanti dan last kali kita akan lihat tipsnya. Okey, kita lihat tentang analisis peratus aras kesukaran. Okey, macam inilah. Kalau anda baca di sini ada 2 tahap kesukaran iaitu rendah dan juga tinggi. Kalau kita lihat di dalam kertas soalan masa peperiksaan, bayangkanlah. Jadi anda kena kenal soalan tersebut. Betul tak? Bila buka soalan tersebut, kita kena kenal supaya kita nak menjawab dengan baik. Macam contoh ni lah. Izzat, ada teman tak Izzat? Ya. Terkejut Izzat. Ada teman tak? Teman tapi mesra? Tak ada lagi. Okey, tak apa. Saya ajar sikit. Sebab kalau kita nak menjawab ni, kita kena fikirkan macam seolah-olah kita ada teman Izzat. Mungkin juga yang lain-lain. Okey? Kalau macam inilah, kita tengok soalan itu supaya kita kenal, supaya orang kata, kalau kita kenal, maka tak cinta. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, ada 2 tahap kesukaran iaitu tinggi dan juga rendah. Kalau kita lihat pengetahuan, pemahaman dan aplikasi ialah soalan yang agak rendah. Okey, pelajar-pelajar di rumah, kalau anda lihat di sini, kita lihat bahagian A dan bahagian B mempunyai wajaran yang lebih banyak berbanding yang sukar iaitu yang tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini, boleh kata soalan ini agak mudahlah sebenarnya. Sebab apa? Soalan untuk tahap rendah, pengetahuan.
anda perlu tahu. Jadi seperti mana yang cikgu katakan tadi, cikgu Hair katakan tadi, soalan tahu, kamu kena tahu soalan definisi, kena tahu fakta-fakta. Kalau pemahaman kita kena faham dan seterusnya aplikasi, kita kena menggunakan formula tersebut. Dan soalan kesukaran tinggi ini selalunya sikit, mungkin 20%, mungkin lebih sikit daripada itu. Nanti kita akan bincang lagi lah. Okey, seterusnya. Okey, kalau kita lihat kesilapan semasa menjawab, kadang-kadang masa dia tidak cukup. Kalau kita lihat masa tak cukup, buntu separuh jalan dan juga mungkin tidak dapat menghuraikan soalan tersebut. Okey, jadi macam inilah. Kalau kita lihat di sini, macam mana kita nak cemerlang agaknya. Jadi kita kena faham, kita kena tackle soalan tersebut. Ingat tak yang apa yang Cikgu Siti katakan tadi? First kali dapat soalan, kena baca, lihat kata kunci ataupun kata tugas dan seterusnya baru buat fakta. Macam tu juga teman. Kalau ada nak teman, kita kena faham dahulu. Ya, kita tengok muka dulu. Memenuhi hati atau tidak. Lepas tu kita kena tahu macam mana kita nak tackle soalan tersebut. Jadi kita kena tunjukkan bahawa kita boleh jawab. Jadi kita kena tahu. Okey, kita teruskanlah. Seterusnya kita lihat soalan. Mudah kita lihat soalan. Okey, kalau kita lihat soalan ini, huraikan 2 kesan negatif ini pedagang antarabangsa kepada ekonomi. Okey, kalau kita lihat soalan ini, pelajar-pelajar haruslah menghuraikan mana-mana 2 kesan yang berikut, iaitu harga ekspor, import dan sebagainya. Okey, tak apalah. Ini Cikgu Hair punya. Kalau kita lihat bahagian saya, okey. Cikgu boleh tekan butang di bawah, butang bawah untuk next. Jadi kalau kita lihat, okey, minta maaf. Okey, kalau kita lihat di sini, taburannya ada 6 topik. Jadi minggu depan nak exam. Kalau minggu depan nak exam ataupun 8 hari nak exam, anda kena fahami semua topik yang ada. Yang pertama, pengangguran guna tenaga dan upah, inflasi dan kos sara hidup. Jadi anda kena pastikan dalam fikiran anda semua anda tahu. Kertas ini, Nisa, kalau kita lihat, dia adalah ekonomi Malaysia. Jadi kita kena faham ekonomi kita seperti yang berlaku di Malaysia. Betul tak pelajar-pelajar? Kita kena rajin membaca surat khabar lah cikgu kan. Betul Kalau betul tanya times up. Okey. Okey, jadi times up. Okey, jadi macam contoh pengangguran. Sekarang pada waktu pandemik ni ramai yang menganggur. Jadi kenapa dia menganggur? Jadi ada banyak sebab. Okey, kalau kita lihat inflasi, kenapa harga meningkat? Jadi banyak sebab. Sebenarnya kalau kita faham inflasi, ada inflasi tolakan kos, inflasi diimport dan sebagainya. Jadi kita tak faham, mungkin baca-baca tak faham. Apa yang kita buat di sini, kita patut pelajar-pelajar di rumah patut belajar menggunakan contoh yang anda hadapi di sekitar anda. Okey, kita lihatlah. Wajarannya adalah sama. Jadi hampir setiap soalan akan keluar setiap tahun. Itu poin saya lah. Kalau kita lihat. Okey, kita lihat. Ini yang saya katakan tadi. Soalan anda kena kenal, anda kena lihat kata kunci dan juga buat isi. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Terangkan 3 kesan negatif inflasi terhadap ekonomi isi rumah. Okey. Apa kata kunci dia? Terangkan. Betul tak? Terangkan pelajar-pelajar? Betul? Okey, di rumah terangkan. Jadi terangkan kita bunda. Soalan exam bukan untuk disimpan masuk dalam frame. Conteng je sebanyak yang mungkin. Okey, seperti saya dahulu. Kesan negatif iaitu inflasi dan juga ekonomi isi rumah. 6 markah. Jadi anda perlu berhati-hati. Jawab mengikut kehendak soalan. Jadi antara fakta yang anda boleh belikan ialah saya ada 4. Saya letak 3 lah. Saya letak kat sini 4. Kamu kena jawab 3. Contohnya, kuasa beli pendapatan benar pengguna berkurang. Okey, kalau anda baca di sini, jumlah yang sama, isi rumah boleh mendapatkan barang yang berkurangan. Bayangkanlah pada tahun 2000, saya bekerja. Pada waktu itu, selepas saya grad di UKM, duit dapat 1,400, dapat duit 100 itu untuk belanja di pasar raya. Agak-agaknya banyak tak saya dapat? Penuh 1 troli itu, doktor. Ya, penuh. Mungkin lebih 2 troli saya buat. Ya. Tetapi kalau sekarang, faham-faham sajalah disebabkan apa? Inflasi. Semuanya mahal. Okey, saya bagi contohlah. Kalau paling mudah sekali, iaitu kalau sekiranya makanan. Nanti kita akan lihat contoh makanan. Okey, yang kedua, taraf hidup merosot. Cuba bayangkan, kalau saya dahulu dapat gaji tadi, saya sewa rumah, masa itu saya dengan isteri saya. Saya sewa 400 sebulan, rumah 2 tingkat. Saya pun tanya isteri saya, wah, kita 2 orang sewa sampai 4 bilik. Nak buat apa? Sekarang RM400. Berapakah saiz yang
kita akan dapat. Mungkin dapat bilik kecil, doktor. Ya, dapat bilik kecil. Itu maksudnya taraf hidup kita telah merosot. Okey, kita lihat yang seterusnya. Kos sara hidup yang meningkat. Kalau kita lihat kos sara hidup meningkat, sekarang ramai yang mengeluh kenapalah kos sara hidup tinggi, kenapalah kos sara hidup tinggi. Mengikut laporan daripada Bank Negara dan sebagainya, dan kami juga pernah buat analisis bahawa antaranya ialah pembelajaran paling banyak ialah apa dia? Rasa-rasa mungkin kita nak bagi tanya kepada pelajar yang mana boleh jawab. Cuba dah jawab. Rasa-rasanya paling banyak kena belanja apa? Agak-agak. Pernah ikut nama ayah beli barang rumah tak ni? Izzat sila. Barang dapur. Betul. Barang dapur, iaitu makanan. Kalau kita lihat makanan adalah paling banyak. Saya bagi contohlah, saya asal masa sekolah dulu saya di Kajang. Ya. Okey, kalau saya di Kajang pada tahun 1953, pada waktu itu kalau Kajang kenal dengan apa, Izzah? Metro Point Kajang. Metro Point Kajang. Makanan dia apa? Rasa-rasa apa? Sate. Ya, sate pada waktu itu 30 sen secucuk. Murahnya. Ya, roti canai pun 30 sen sekeping. Kawan saya boleh makan sate lebih pada 100. Pada waktu open house. Wah. Tuan rumah 30 sen tak apa. Cuba bayangkan sekarang. Okey, jadi maksudnya di sini kos sara telah meningkat kerana kita makan tu pun dah mahal. Jadi ini kita boleh cerita. Sebenarnya pelajar-pelajar yang ada di dalam skrin dan juga di rumah, anda boleh kaitkan contoh yang ada di dalam dunia anda, yang mana kamu boleh explain. Kalau mati kutu ke ataupun tak dapat jawab, cuba. Mungkin di situ akan dapat markah. Ataupun kalau lebih hebat, dah faham, bila dah faham, anda boleh buat ayat anda sendiri. Okey, itu adalah satu cara untuk menjawab soalan peperiksaan kertas 3. Okey, tabungan berkurangan. Cuba bayangkan tabungan berkurangan. Kenapa ya bila inflasi meningkat, tabungan berkurangan? Mudah. Kalau kita lihat dengan pendapatan saya 1,400 tadi, banyak saya boleh beli. Cuba bayangkan kalau gaji anda ialah 2,000. Minimum wage adalah 1,200. Rumah nak kena bayar. Betul. Kereta nak kena bayar. Kalau tak naik kereta lah, naik motosikal. Berapa motosikal yang kamu kena bayar? Minyak lagi. Tol lagi, parking lagi, makanan lagi, pakaian lagi. Takkan nak pakai baju sekolah? Tak nak kan, Izzat? Tak nak kan, Faiz? Baju sekolah mestilah nak tukar baju ikut macam artis. Contohnya. Jadi itu menyebabkan anda punya apa? Tabungan lebihan kamu mungkin negatif. Terpaksa minta mak dan ayah. Mungkin kalau tak ada mak ayah memang tak cukup. Hujung bulan je tak cukup duit. Betul. Jadi bila tak cukup duit, tabungan tidak ada, berbahayalah. Macam contohlah, ni bagi contoh, saya kira Faiz lagi ataupun Izzat tiba-tiba nak kahwin. Ya. Tak ada tabungan. Boleh Izzat kahwin? Macam mana? Sekarang kenduri kecil-kecil pun 1,000-2,000 tu mesti ada. Ya, sebab pelajar tingkatan 6 ni, dia lepas kalau tak sama belajar, dia nak kahwin. Itu je lah. Sebab tu saya bagi contoh. Saya bagi contoh. Okey. Jadi kalau kita lihat, ini soalan lain lah. Anda katanya kalau soalan iaitu berkaitan dengan kerajaan, kita boleh lihat apakah 3 program kerajaan yang boleh membantu pembangunan perusahaan kerajaan sendiri dan sebenarnya. Jadi ada beberapa contoh lah. Nanti anda semua boleh tengok, boleh lihat dalam skrin ini. Kalau kita lihat antaranya ialah program rantaian industri seperti Potron, mestilah perlu steering, perlunya tayar dan sebagainya. Pembangunan infrastruktur. Sekarang saya nak tanya anda lah, mahal tak sewa? Rasa-rasanya mahal tak sewa dekat mall tu? Sebuah kedai dalam pusat dekat rumah macam mana? Mahal tak sewa dekat mall? Mesti mahal kan? Okey, kalau tanya dekat pakcik tu pun mengeluh. Meniaga tak seberapa, sewanya mahal. Tetapi kerajaan cuba membantu. Melalui MARA, mungkin mereka akan sediakan tapak dan sebagainya. Okey, jadi kita teruskan lagi. Antara skema yang anda boleh cerita ialah kemahiran. Ramai masa waktu pandemik ni yang terpaksa berhenti kerja, mereka cuba untuk berniaga. Kalau mereka nak berniaga, pasti mereka kurang kemahiran. Jadi bila kurang kemahiran, bermaksud mereka perlukan bantuan. Jadi ini adalah antara usaha-usaha kerajaan untuk membantu. Jadi kerajaan kadang-kadang dia akan beri latihan daripada MARA. Mungkin banyak lagi latihan yang diberikan daripada agensi kerajaan. Okey, jadi kita lihat antaranya ialah pemasaran. Malah kalau Nisa rasa tahu tak matrik? Saya dulu sebenarnya pernah berniaga di matrik. Okey, senang. Gerai baju di matrik. Jual baju. Nampak tak? Apa yang matrik boleh bantu pada Nisa untuk jual baju? Itu pun telah bantu. Sebenarnya matrik bukan hanya di lokal, tetapi hanya juga di luar negara. Okey. Dan kalau kita lihat antara yang lain ialah teknologi seperti 5G dan sebagainya. Sekarang kalau kita lihat dari segi menteri, betul tak? Anda semua nak 5G tak? Nak. Mesti nak kan? Mesti nak. Kalau boleh 6G lagi bagus. Laju.
tekan tak ada buffer. Okey, itu adalah antara usaha-usaha yang kerajaan lakukan. Okey, saya lihat dari segi kuantitatif. Soalan kuantitatif, macam saya katakan tadi, bila kita ada teman, mesti kamu nak tahu apa yang dia nak. Ya. Betul tak? Jadi kalau apa yang dia nak antaranya ialah formula dan juga rumus. Tapi bukan dia nak yang itu. Kalau perempuan ada yang nak coklat, mungkin ada nak bunga. Kan Nisa? Okey, jadi itu perlu kamu tahu. Jadi selain daripada itu, kena tunjuklah caranya. Jawapan, jangan yang balik pada yang tadi, kias tadi, anda kena tunjuklah usaha kamu. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, antara yang lain ialah unit. Kerana kamu kena bagilah unit. Okey, kenapa? Buktikanlah kalau kamu nak dia. Begitu juga dalam formula, kena ada tunjuk jalan, bagi unit. Okey, antara unit-unit yang anda ingat. Okey, siapa pelajar yang bawah ni? Siapa nama dia? Jano. Jano. Okey, Jano. Jano Priya. Okey, mungkin Jano boleh bagi respon? Ya. Okey. Apakah antara unit-unit yang anda rasa penting di dalam jawapan ekonomi kertas 3? RM juta. Betul. Okey. RM juta. Terima kasih. Okey, jadi antaranya ialah RM juta, peratus. Tak banyak. Kertas 1, kertas 2 banyak. Jadi kertas 3 ada beberapa sahaja pengiraan. Nanti kita akan bincangkan pengiraan. Okey, kita lihat. Last kali ialah lakukan semakan. Tolonglah pada pelajar di sini dan juga di rumah, tolonglah saya kata. Kena semak balik. Kenapa saya kata semak balik? Ialah masa form 5 dulu jari halus. Tekan kalkulator, okey. Tiba-tiba dah form 6 ni banyak pula makan. Jari tu tebal sikit. Jadi tertekan 1, dia tertekan 2. Mungkinlah saya kata, ini contoh. Okey, tak rugikan semak balik. Betul. Beberapa saat saja mungkin memberi kejayaan anda untuk pergi ke mana? Ke Menara Gading nanti. InsyaAllah. Jumpa saya di mana? Di UKM nanti. Alright. Okey, ini sebagai satu contohlah. Soalannya pada tahun 2015, iaitu soalan 7. Kita lihat soalan dia. Okey, yang ini adalah stimulus. Okey, stimulus ini adalah rangsangan yang diberikan. Jadi kita lihat soalannya, iaitu hitung. Kalau hitung, mesti keluarkan formula ataupun jalan kerja. Kadang-kadang formula tak letak pun tak apa, jalan kerja pun memadai untuk memberi markah kepada formula. Okey, jadi apa soalannya? Belanjawan negara dari tahun 2010 hingga 2012. 4 markah. Okey, jadi anda beri saya formula. Apakah formula yang anda kena gunakan? Tapi sebelum kita beri formula, mungkin kita boleh tanya sikit pelajar-pelajar ni. Tengok dia tahu atau tidak. Cikgu ajar ke tidak? Okey. Hasil cukai, hasil bukan cukai. Semua tahu kan? Rasanya lah. Siapa kutip? Siapa kutip? LHDN. Oh, LHDN. Okey. Semua tahu tak LHDN di mana? Kalau saya tanya mungkin tak tahulah. Okey, LHDN iaitu lembaga hasil dalam negeri dekat mana? Dekat banyak negeri sebenarnya. Tapi paling besar di di Cyberjaya dan juga Putrajaya juga ada. Okey. Hasil bukan cukai. Nisa, rasa-rasanya tahu tak yang kompaun tu 10,000 tu juga adalah hasil bagi kerajaan? Okey. Ini pengetahuan baru untuk saya. Maklumlah saya ni macam pelajar baru. Cikgu saya ambil nota, Okey, 10,000 tu sebenarnya hasil pada kerajaan. Oh, baik. Tapi kalau kerajaan pada waktu ini prihatin. Okey, kalau tak salah janganlah bimbang. Tapi itu merupakan satu hasil. Sebab itu kalau hujung tahun ramai yang kena saman. Sebab apa? Mungkin saman trafik dan sebagainya. Sebab ia adalah sebahagian daripada hasil bukan cukai. Okey, road tax bukan cukai semua tahu cukai jalan, nama cukai jalan, tapi dia bukan hasil bukan cukai. Bukan. Kita apa? Ini semua benda yang baru. Okey, jadi pembelajaran mengurus dan belajar pembangunan maksudnya mengurus ni bayar gaji, pekaki tangan kerajaan dan sebagainya dan juga pembelajaran pembangunan saya rasa pelajar semua dah tahu. Kan? Semua dah tahu. Okey, tak apa. Dia dah tahu, kita tanya nanti. Oh, dia tahu. Dia tahu, dia belajar, mesti dia tahu. Okey, maksudnya ekonomi 3 dia akan ajar semuanya. Cikgu-cikgu dekat Malaysia ni semua hebat-hebat. Okey, semua dia akan ajar. Jadi, kita dengarlah contoh-contoh yang terkini daripada saya. Okey, kita tengok. Alright. Kalau kita lihat di sini, untuk mendapat belanjawan, kita ambil jumlah hasil tadi. Okey, iaitu jumlah hasil yang kita dapat, hasil cukai dan hasil bukan cukai, dicampurkan dan ditolak dengan perbelanjaan kerajaan semua. Negatif. Nisa pun terkejut. Apa hal pula negatif? Minta maaf lah, ini kadang-kadang mudah kita faham. Kenapa pula negatif? Okey, pelajar-pelajar semua tahu kan negatif kan? Jadi, okey saya nak tanyalah, belanjawan negara
Pernah dengar tak belanjawan negara? Kita tanya pada pelajar-pelajar. Biasalah pernah dengar, tapi bila dibentangkan? Bila dibentangkan? Dalam buku tak ada. Dalam buku memang tidak ada. Joey tahu tak Joey? Hujung tahun. Izzat kata hujung tahun. Okey, kita bagi pada Joey. Joey. Betul ke hujung tahun? Joey, bulan berapa? Pada Ogos atau September. Betul. Betul. Dia ikuti. Ya. Kadang-kadang September, kadang-kadang Oktober, dia tengok. Sebab apa? Belanjawan negara dibentangkan oleh pada dahulunya Perdana Menteri dan sekarang ialah Menteri Kewangan. Kalau kita lihat, yang ini belanjawan negara ini penting. Negatif. Kenapa negatif? Kita belanja lebih daripada hasil yang kita dapat. Sebenarnya sejak pada tahun 1998 lah, kita belanja lebih. Jadi apa yang perlu buat? Kita kena berhutang. Nanti kita akan cerita pasal hutang. Jadi ini adalah jawapannya lah, defisit belanjawan dan sebagainya. Ada yang naik, ada yang turun. Macam juga teman tadi. Kadang-kadang ada mood tengah baik, ada mood tak baik. Macam itu juga belanjawan. Semakin berkurang, semakin meningkat dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini, perkataan paling penting yang perlu ada dalam jawapan, ingat, bukan belanjawan sahaja tetapi defisit belanjawan. Okey, jadi itu perlu dinyatakan. Kadang-kadang soalan itu nampak mudah, betul tak? Saudari siapa yang pakai tudung itu namanya? Umiria. Okey. Boleh nyatakan tak apa maksud defisit belanjawan? Kenapa dia wujud? Maknanya kita belanja lebih daripada yang kita dapat. Okey, lulus. Bersedia untuk exam lah ni. Kita belanja lebih daripada yang kita dapat. Mudah nampak. Dia cakap pun macam sebenarnya jawapannya ialah perbelanjaan kerajaan melebihi daripada hasil kerajaan. Tapi okey, yang itu pun saya terima. Sebagainya lah menyampai. Alright. Okey, kita lihat ini antaralah sumber-sumber yang perlu mereka tanggung untuk dapat bayar pinjaman dan sebagainya. Okey, jadi kita lihat yang seterusnya. Dan ini adalah soalan yang berkaitan dengan hitung peratus sumbangan hasil terhadap hasil keseluruhan. Jadi kita kena lihatlah peratusan. Okey, soalan ketuk kertas 3 memang banyak tentang peratusan. Okey, pelajar-pelajar di rumah kena tahu formula untuk peratusan. Jangan silap. Okey, jadi kena tahu dari segi formulanya. Jumlah hasil bahagi dengan jumlah total kalikan dengan 100. Ada lagi formula yang lain iaitu perubahan. Yang baru tolak asal bahagi dengan asal kali dengan 100. Okey, ingat jadi kalikan 100 dapat peratusnya. Okey, kita teruskanlah. Yang terakhir sekali tip daripada saya. Semua nak berjaya tak? Semua nak berjaya tak? Mesti nak berjaya. Nak kan? Paling kurang pun nak masuk UKM, kalau tidak masuk UKM masuk universiti lain ataupun pergi overseas. STPM boleh pergi overseas Betul kan? Okey, nak berjaya dengar ni. Okey, kita cuba kita dengar. Pertama, kesihatan kena jaga, tidur kena jaga. Kenapa? Supaya tak lesu bangun pagi. Maklumlah kertas peperiksaan ni 8 pagi. Tak naklah nanti mengantuk, jawab tersengguk-sengguk. Begitu juga Nisa. Kalau Nisa ni dia nak kena cukup tidur, cukup rehat supaya dia boleh beraksi dengan baik di depan TV. Kita pula bukan depan TV tetapi depan kertas soalan. Kalau dalam kertas soalan, kalau kita cukup tidur, cukup rehat, maka kita boleh berfikir dengan pantas dan menjawab dengan baik. Itu yang sangat penting. Jangan pula besok nak exam tidur sampai 4 pagi. Jangan. Please. Exam pukul 8, pukul 4 pagi tidur. Nak tunjuk kawan, tidur lambat. Jangan sekali cuba. Kalau cuba tak ada masalah. Ulang pada semester yang akan datang. Okey. Yang lain ialah jaga pemakanan. Pada waktu zaman saya dulu, saya lah. Nisa rasa saya makan apa kalau nak bagi cediklah otak ke saya? Kismis. Tepat. Jawapan saya memang kismis lah makanan saya dahulu lah. Sekarang ada banyak lagi makanan kan? Betul tak? Okey, kita bagi tanya dekat Warren. Okey, you jaga apa yang makanan yang kamu akan makan? Ada diet apa-apa tak khas untuk ambil peperiksaan ni? Makan buah ke sayur ke? Oh, tak makan. Okey. Tak ada makanan pedas ni. Okey, jadi makan seimbang. Jadi itu antara yang baiklah Okey, jadi kita lihat hubungan Tuhan dengan masyarakat. Ini paling penting. Selain pada Tuhan masing-masing, okey. Kita juga kena jaga masyarakat. Tolong hormat cikgu. Okey, tu yang ada keluar. Terima kasih cikgu dengan Siti Hai tadi kan. Daripada tu ibu bapa. Ni nak exam excuse. Panggil Izzat. Basuh pinggan. Ni contoh Izzat kan? Contoh. Okey, contoh. Kita tahu Izzat ni baik anaknya. Saya tahu dia baik. Dia contoh Izzat. Okey, Izzat senyum ya. Izzat basuh pinggan. Okey, Izzat berkata, itu bukan kerja wanita ke? Dia bagi pula yang wanita pada yang bawah tu. Umiriah. Umiriah basuh pinggan. Umiriah kata apa? Mak, besok nak exam ekonomi 3 susah mak. Jangan macam tu. Cakap, mak, tak apa mak. Nanti saya basuh.
Okey, lama-lama mak faham. Tiba-tiba basuh bila? Lepas kata 3. Itu contohnya lah. Balik dari sekolah baru jawab. Baiklah doktor, mungkin ada sedikit kata-kata akhir untuk rakan-rakan kita yang akan menduduki STPM 2020 hari Khamis ini, kertas 3 jam 8 pagi, 8 April. Okey, kalau kita lihat yang terakhir, mental kena jaga. Kalau rasa soalan itu susah, saya masa zaman saya lah. Saya fikir orang lain lagi susah. Ya. Okey, pertama. Yang kedua, harapan ibu bapa. Ya. Kalau anda berjaya, ibu bapa anda akan hantar kamu ke Menara Gading sehinggalah ke convocation. UKM pun nak convocation akan datang ni. Jadi seronok tak? Seronok tak masuk UKM ke universiti lain ke? Seronok tak? Pakai jubah. Saya rasa mereka pun tak sabar untuk melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Mungkin akan bertemu dengan Dr. Mus di UKM ke? Nak belajar ekonomi, jumpa saya insyaAllah. Kalau pun dapat rapat kelas saya, boleh jumpa saya insyaAllah. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada sebentar tadi kita ada Cikgu Hir dari SMK Tinggi Setapak dan Dr. Mus dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM Bangi Selangor. Banyak input, informasi, contoh soalan, tips yang kita kongsikan sepanjang episod 1 jam ini. Jadi yang di rumah pun diharap telah bersedia. Hari Khamis ni dah tak lama dah. Orang kata apa, study smart, buat ulang kaji perbincangan dan sebagainya dan ikuti tips-tips yang telah diberikan setakat ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan dari SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Kita akan berjumpa selepas ini. Episod Road to Success seterusnya akan turut bersama-sama dengan saya, subjek geografi pula. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Bye, lama kawan-kawan. Kita lambai. Didik TV KPM. Saya merupakan ibu kepada Nur Akmal Fahim, salah seorang calon STPM pada tahun 2020 ini, mengharapkan agar anak saya berjaya dengan cemerlang dalam STPM-nya dan akan melanjutkan pelajaran ke Pusat Pengajian Tinggi pada masa akan datang. Saya harap Josephine dapat 4A dan lulus dalam muat cemerlang dan masuk ke universiti mana je teringinkan. Terima kasih.